Allahumma aftah alaih. Baiklah, Ustazah harap hasil pembelajaran hari ini murid semua dapat meniru sebutan kalimah yang mempunyai alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah yang didengar. Kedua, boleh mengenal pasti sebutan yang mempunyai alif lam al-qamariyah dan syamsiyah yang didengar, serta boleh membezakan sebutan antara keduanya. Okey, sebelum kita pergi kepada penerangan apa itu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, jom baca dan perhatikan ya. Ayat yang pertama, okey, tukar pen sekejap. Okey ya. Okey, yang pertama, al-yaumu ar-riyadiyyu. Al-yaumur riyadiyyu iaitu hari sukan pada bulan 2. Okey, ingat baik-baik. Al-yaumur riyadiyyu iaitu hari sukan. Biasanya kita buat dalam bulan Februari. Yang kedua, yaumul miladi. Yaumul miladi, hari lahir fi syahri Maris, pada bulan Mac. Yang ketiga, yaumu al-muallimin. Yaumul muallimin iaitu hari guru pada bulan Mayu. Yang keempat, yaumu al-lughati al-arabiyyah. Yaumul lughati al-arabiyyah pada bulan Yulyu, bulan 7. Yaumul lughati al-arabiyyah bermakna hari bahasa Arab. Dan yang terakhir, haflu at-takrim. Haflu at-takrim pada bulan November. Apa haflu at-takrim? Haflu at-takrim bermakna hari anugerah. Baiklah. Perhatikan pada kotak yang berwarna merah. 1, 2, 3, 4. Ya. Kotak yang berwarna merah ini ialah kalimah yang berada dalam petak warna merah ini. Sebutannya kita dengar sebutan lam dengan jelas. Okey. Perkataan itu ialah perkataan alif lam al-qamariyah, iaitu lam disebut dengan jelas. Lagi sekali, al-yaumu, al-milad, al-muallimin dan al-arabiyyah. Manakala petak berwarna hijau, 1, 2 dan 3, kalimahnya ialah alif lam asy-syamsiyah. Kenapa asy-syamsiyah? Okey, dengar lagi sekali. Ar-riyadiyyu. Ar-riyadiyyu. Kedua, al-lughati. Al-lughati. Dan yang ketiga, at-takrimi. At-takrimi. Dalam tulisan, alif dan lam ada, tetapi dalam sebutan lam itu tidak disebut. Tidak disebut. Kedengarannya sebutan alif terus kepada huruf yang ketiga, huruf yang ada sabdu. Baik, kita terus kepada tajuk utama kita, iaitu alif lam al-qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah sebagaimana yang kita baca dalam ayat ringkas tadi. Baik, kita akan kupas satu-satu. Alif lam al-qamariyah. Apa itu alif lam al-qamariyah? Alif lam al-qamariyah ialah alif lam yang disambungkan dengan kalimah yang
bermula dengan salah satu daripada huruf Qamariah. Okey, setakat ni boleh terima ya? Baiklah, apakah huruf Qamariah tersebut? Okey, jom kita tengok apakah huruf Al-Qamariyah yang menyebabkan alif lam tu kita panggil alif lam Al-Qamariyah. Okey, jom kita kenal huruf-huruf Al-Qamariyah. Yang pertama, Hamzah. Ba, Jim, Ha, Kha, Ain, Ghin, Fa, Qaf, Kaf, Mim, Waw, Ha dan Ya. Huruf di antara 14 huruf Al-Qamariyah ni kita akan ambil 3 daripadanya untuk dijadikan contoh ya, iaitu huruf Ain, huruf Mim dan huruf Ya. Okey, alif lam asyamsiyah pula ialah alif lam yang disambungkan dengan kalimah yang bermula dengan salah satu daripada huruf asyamsiyah. Maka, apakah huruf-huruf tersebut? Jom kita tengok dulu, kita kenal dulu huruf-huruf asyamsiyah. Huruf asyamsiyah ni ialah huruf yang selain daripada huruf Al-Qamariyah tadi. Dia bahagi dua, menjadikan 14. Okey, yang pertama, huruf asyamsiyah yang pertama ialah ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, lam dan nun. Okey, perhatikan 14 huruf ni Ustazah letak siap-siap ada sabdu di atasnya. Ada makna dia, ada sebab dia. Baik, jangan lupa ya, dalam nota ni Ustazah dah tulis siap salin dan hafal huruf syamsiyah. Kerana kalau anak-anak semua tak ingat huruf-huruf ni, nanti kita tak boleh nak tahu alif lam tersebut alif lam Al-Qamariyah atau alif lam asyamsiyah. Okey, mungkin setengah perkataan itu tidak ada tanda. Kita tak letak tanda sabdu di atasnya. Lepas tu bila tak ingat huruf-huruf ni, dah nanti susah kita nak kenal, susah nak cam alif lam tersebut Qamariyah atau syamsiyah. Jadi nak senang, kena ingatlah kan, kena ingat. Okey. Ustazah terangkan balik, jelaskan balik perkataan dalam buku teks ya. Mula-mula kita fokus kepada alif lam Al-Qamariyah. Macam mana terjadinya alif lam Al-Qamariyah? So kita tengok huruf ya dulu. Alif lam ni bila bersambung dengan perkataan yaumun, al dengan yaumun, maka kita sebut al-yaumu. Al-yaumu, maka jadilah perkataan ni alif lam Al-Qamariyah. Lam itu disebut dengan jelas. Okay, kenapa kita kata alif lam ni Al-Qamariyah? Sebab dia bersambung dengan perkataan yang dimulakan dengan huruf Qamariyah. Ya ni adalah salah satu daripada huruf Qamariyah. Begitu juga dengan Al-Arabiyah. Alif lam bersambung dengan perkataan Arabiyah. Maka alif lam ini dinamakan alif lam Al-Qamariyah. Okay, alif lam ni sama je. Yang ni alif lam yang kotak hijau ni pun alif lam juga. Tapi nama dia berlainan bergantung kepada perkataan yang kita sambungkan tu dimulakan dengan huruf apa. Okey. Seterusnya huruf mim. Mim pun salah satu daripada huruf Qamariyah. Maka alif lam, bila kita sambungkan dengan perkataan milad, kita kena sebut al-milad. Al-milad. Okey, diulang lagi sekali. Al-yaum, Al-Arabiyah dengan Al-Milad. Ketiga-tiga huruf ini memberikan identiti kepada alif lam tersebut sebagai alif lam Al-Qamariyah. Kerana mereka semua ni adalah keluarga Qamariyah. Adakah 3 huruf ini sahaja? Oh tidak. Ada 14 kesemuanya. Cuma ya, ain dan mim mewakili 14 huruf Qamariyah tadi.
Ya, harap boleh faham ya. Okey, yang kedua. Okey, kita tengok dulu. Sebutan kalimah yang mempunyai alif lam al-qamariyah hendaklah dibunyikan huruf lam itu dengan jelas. Seperti mana kita sebut tadi, al-yaumu. Bukannya ay-yaumu, a-arabiyatu, am-milad. Kita sebut al-yaum, al-arabiyah dan al-milad. Okey, yang kedua. Identiti untuk alif lam yang diberi nama asyamsiyah tadi. Kenapa? Kerana dia bersambung dengan perkataan. Mana-mana perkataan lah. Mana-mana perkataan yang mempunyai huruf-huruf asyamsiyah. Okey, dalam topik kita kali ini, dipilih huruf ra, ta, lam dan shin. Ya, untuk memberi identiti kepada alif lam, memberi identiti nama alif lam asyamsiyah. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Alif lam apabila bertemu dengan awal perkataan tu ialah huruf ra. Bagaimana untuk kita sebut? Bagaimana? Kita tengok penerangan. Kalimah yang mempunyai alif lam asyamsiyah, seperti ar-riyad ni, huruf lam itu tidak disebut. Tidak disebut. Perhatikan, ada ni ditulis tapi tidak disebut. Maka maksud dia apa dia? Maksudnya daripada alif ni, a ni, terus pergi kepada huruf yang bersabdu, iaitu huruf ra. Kita tinggal terus lam. Kita tulis sahaja tapi tidak disebut. So kita akan sebut ar-riyadiyyu. Ar-riyadiyyu. Diulang. Ar-riyadiyyu. Ada kedengaran atau tidak ustazah sebut huruf lam? Tentu tidak kedengaran. Kerana alif lam ini sudah pun menjadi alif lam asyamsiyah. Ya. Sebabnya huruf ra ni kan huruf asyamsiyah. Senang saja. Begitu juga dengan huruf ta, lam dan shin. Jom kita sebut sama-sama. At-takrim. At-takrim. Kan tak bunyikan lam tu. Terus masuk kepada ta. Kalau ingat balik huruf syamsiah tadi tu, semua huruf syamsiah sudah letakkan tanda sabdu. Inilah guna dia. Bila disambungkan dengan alif lam, kita tinggalkan lam, kita tulis sahaja tapi tidak disebut. Terus at-takrim. Begitu juga huruf lam. Al-lughah. Al-lughah. Yang ni kebetulan. Kebetulan lam bertemu dengan lam. So kita akan kedengarannya seolah-olah kita sebut huruf lam. Sebenarnya lam itu sudah kita tak sebut. Yang kita sebut ni huruf lam yang bersabdu ni. Al-lughah. Begitu juga dengan huruf shin. Shin yang bersabdu. Alif lam, bila kita sambung dengan shin, maka lam itu tidak lagi disebut. Macam mana kita sebut? Kita sebut terus huruf yang bersabdu. Asyahru. Asyahru, bukan al-syahru. Okey, Zahra. Untuk slide ni, anak-anak boleh ikuti dengan baik, boleh faham. Sebab nanti bila ada latihan yang menentukan salah atau tidak, masa ni lah kena faham betul-betul. Okey. Sekurang-kurangnya, tolong hafal huruf qamariyah dan tolong hafal huruf asyamsiyah. Okey, kita tengok kat sini. Macam mana kita nak sambungkan al dengan perkataan yang ada huruf qamariyah. Okey. Yang pertama huruf mim. Kita ambil huruf mim dulu. Okey. Sekarang ni al. Kita nak sambungkan dengan perkataan muallimun. Perhatikan baik-baik. Mim ini berbaris dua di hadapan. Bila kita cantumkan al dengan muallimun, maka dia akan jadi al-muallimu. Mim itu jadi satu baris sahaja di hadapan. Baik, kita tengok kepada rajah di bawah. Mulut ni maksudnya kita sebut. Pensel ni maksudnya bila kita tulis. Dua-duanya sama. Disebut pun al-muallimu, ditulis juga al-muallimu. Kedua-duanya sebut dan tulis adalah benda yang sama. Ya. Begitu juga dengan huruf ain. Huruf ain, al gabung dengan idun. Ya. Jadilah al-idu. Okay, perhatikan baris ni. Ni.
Sebelum kita sambung dengan al, kita baca idun. Bila dah sambung dengan al, kita baca baris satu saja. Al-idu. Ini adalah maklumat tambahan ya, maklumat tambahan diselit-selit selalu. Kalau tidak nanti awak baca al-idun juga. Tak boleh baca al-idun dah. Ya, idun sewaktu tidak bersambung dengan al. Okey, kita tengok mulut dia. Mulut dia, lidah dia rapat dengan al. Hujung belakang gigi. Lelangit atas. Lelangit memang kat atas pun. Al-idu. Al-idu. Kita tulis memanglah ada alif lam. Kita sebut lam dia kedengaran. Okay. Dekat sebelah sini, dah letak nota. Untuk kita perhatikan ya. Huruf yang kita bincangkan ialah huruf mim dan huruf ain. Ni ain. Ingat tau, ni dah tulis dah ni nota ni. Salin dan hafal huruf Qamariah. Macam mana awak nak salin huruf ni, dia bentuk bunga ke, dengan peta pokok ke, nak petak-petak ke, itu terpulang. Yang penting, pastikan awak semua ingat huruf Qamariah dan huruf Syamsiah. Okey, seterusnya kita lihat kepada alif lam Syamsiah pula. Okey, alif lam Syamsiah. Kat sini pun Zah tinggalkan nota. Nota yang mempunyai huruf Syamsiah, siap-siap ada sabdu. Kita tengok, kita ambil wakil huruf ta dan huruf ra. Al, kita gabung atau kita nak sambung dengan perkataan taqwim. Okey. Taqwim, perkataan huruf awalnya ialah huruf ta. Ta ni adalah huruf Syamsiah. Okay, kena ingat. Jadi, al, kita sambung dengan taqwimun, kita akan sebut at-taqwimu. Kita selit maklumat tambahan. Daripada bacaan mun, dah jadi bacaan mu kerana sudah masuk alif lam. Macam mana cara nak sebut dia? Okey, kita tengok bibir kat bawah. Sebutan dia seolah-olah lam tu kan kita tak sebut. Seolah-olah kita sebut huruf ta yang mati bertemu dengan ta yang hidup. At. At-taqwimu. Cara sebut, lam tidak ada, seolah-olah kita sebut huruf ta yang mati. At-taqwimu. Tetapi, dari segi tulisan, kita kena tulis lam itu ada. Cuma sebut sahaja at-taqwim. Kita tulis al-taqwim. Jangan tukar Sebut at-taqwim, tulis al-taqwim. Jangan baca pula al-taqwim. Okey, tengok ra. Al-ra'isun jadi ar-ra'isu. Dengar baik-baik deh. Ar-ra'isu. Sebab itulah rajah bawah ni, gambar rajah kat bawah ni, dia tulis apa yang keluar daripada mulut kita. Mulut kita keluar lam ke keluar ra yang mati? Keluar ra yang mati kan? Ar-ra'isu. Ar-ra'isu. Kita sebut ar-ra'isu tetapi kita tulis al-ra'isu. Tulis sahaja al-ra'isu. Tapi kita sebut ar-ra'isu. Okey, semoga semua boleh faham dengan baik. Baik, yang terakhirnya, ini ada sedikit nota tadi. Ustazah nak awak semua salin balik. Kalau sekadar dengar, awak tak salin, tak catat sebagai nota, memang ilmu itu akan hilang. So, adab kita belajar, kita kena salin balik. Yang pertama, cantikkan tulisan. Yang kedua, sebagai catatan. Dan yang ketiga, sebagai ingatan. Okey, baik. Buat macam dia. Tak payahlah buat bintang-bintang ni. Contohnya lah, contohnya. Okey, mim. Buatlah macam ni. Tiru balik. Alif. Lam. Campur. Tak lawannya tulisan. Dengan
perkataan muallimun jadi al-muallimu. Okey, ini contoh. Contoh. Begitu juga dengan yang kedua itu huruf ain. Sebelah sini alif lam asyamsiyah, ta dengan ra. Tiru apa yang ada pada nota ini. Mula-mula kita dengar, kemudian kita latih tubi menulis. Supaya latihan yang diberikan nanti awak boleh jawab dengan yakin. Okey, ini latihan yang sebenarnya. Awak kena tulis macam mana nota tadi. Alif lam ni, dah conteng. Alif lam ni kita nak sambungkan dengan perkataan mim sahatun, kita nak sambungkan dengan sya'run, kita nak sambungkan dengan rijlun, dan kita nak sambungkan dengan ainun. Macam mana dia akan terbentuk? Kita rujuk nota yang sebelum tadi. Macam mana cara kita nak sambungkan. So, semua sekali ada 4 perkataan. Tulis cantik-cantik, mesti kena selang 1 baris ke 2 baris ke terpulanglah. Yang penting jangan tulis rapat-rapat. Nanti tulisan dia comot. Baik. Dah last dah ni. Baca baik-baik nota ni. Kamu semua wajib buat latihan uji kefahaman berkenaan alif lam ma'rifah ini di dalam buku latihan masing-masing. Ustazah akan semak secara bersemuka apabila kita berpeluang berjumpa di sekolah nanti. Pastikan kamu mencatat tarikh dan hari pada buku latihan tersebut. Ni. Buat hari. Suka tak buat hari dan tarikh? Buat ni. Ni tanda kita belajar hari ni. Kenapa? Sebab ia sebagai bukti kamu membuat latihan setelah mengikuti kelas dalam talian. Ingat, kamu mesti amanah dengan tugasan ini demi keberkatan sebuah ilmu. Akhir sekali, jom kita tutup kelas kita dengan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'alimtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaih wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, aku pertaruhkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah semula kepadaku jika aku memerlukannya, dan janganlah engkau buat aku melupainya, wahai Tuhan sekalian alam. Amin. Baiklah, terima kasih kerana memberi perhatian dan kerjasama dalam pembelajaran di rumah bersama dengan Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.